Assalamualaikum. Saya penolong kanan Hal Ehwal Murid SMK Abdul Jalil akan membacakan perutusan Tuan Sutekno Ahmad Belon, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021. Lebih baik cegah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan harian kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai masalah sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu, insya-Allah penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga mampu dibendung daripada semakin parah. Pengamalan norma baharu dalam membendung penularan wabak COVID-19 tidak akan menemui kejayaannya sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat latihan kemahiran dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah. Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi pembentukan sasiah dan pembangunan jati diri kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di dalam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk turut membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti core curriculum bagi mengelakkan terjebak dengan aktiviti pelencongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Persekitaran di tempat kerja pula haruslah sentiasa berada dalam keadaan kondusif. Program-program berkaitan kesedaran untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja seperti program pendidikan pencegahan dadah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama ini akhirnya akan memberikan pulangan keuntungan kepada negara dan masyarakat. Negara dapat menjimatkan kos untuk menangani permasalahan dadah dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, penggunaan aplikasi dan teknologi baharu perlu sentiasa diteroka dan digunakan untuk memantapkan usaha menangani permasalahan dadah. Mesej kesedaran anti dadah perlu dipergiatkan lagi menerusi media-media baharu bagi memperingati masyarakat tentang ancaman bahaya dadah. Namun begitu,
Terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi semenjak akhir-akhir ini. Dadah dan peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh yang demikian, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Golongan remaja dan belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan. Mereka perlu dilengkapkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari masalah sosial termasuk penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor pelindung seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan itu, fokus Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan Lebih Baik Cegah ialah Remaja dan Belia di Seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani permasalahan dadah seiring dengan pepatah Melayu, mencegah lebih baik dari mengubati. Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga akan meneruskan sasaran dadah terkawal 2025. Untuk itu, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan untuk mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Walaupun tema pada tahun ini menumpukan kepada aktiviti-aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah akan tetap diteruskan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan menyeru kepada semua yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sewajarnya. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik cegah dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Az-Zahana binti Hamzah, penolong kanan pentadbiran, Puan Zasmati binti Abdullah Nawani, penolong kanan halaman murid, Puan Ni Eliza Rahayu binti Abdullah, penolong kanan co-curriculum, Puan Rusilawati binti Muhammad Lazim, penolong kanan petang, barisan guru kanan mata pelajaran semua guru dan juga barisan kaunselor serta anak-anak didik SMK Abdul Jalil yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya jua warga sekolah pada hari ini dapat bersama-sama menyempurnakan majlis pelancaran Bulan Pendidikan Pencegahan Dadah PPDA pada tahun 2021 walaupun secara maya. Murid-murid yang dikasihi sekalian, menurut Kamus Dewan, dadah ditakrifkan sebagai ubat-ubatan. Sememangnya ubat itu adalah dadah tetapi digunakan dalam dos yang terkawal. Dadah juga terbahagi kepada beberapa jenis seperti heroin, morfin, syabu, ganja dan banyak lagi. Kesan dadah juga berbeza-beza bergantung kepada dos dan cara pengambilan.
Ada yang muntah-muntah, lesu dan sering mengantuk di dalam kelas. Bagi murid pula, antara kesan awal yang boleh dikesan jika terlibat dengan dadah ialah sering kunting sekolah, prestasi akademik merosot, mata merah, sering mengantuk di dalam kelas dan sering ketandas. Banyak masalah sosial lain yang akan timbul akibat terlibat dengan najis dadah. Mula-mula, murid-murid akan membohongi ibu bapa, mencuri wang untuk mendapatkan bekalan dadah, dan jika tidak mendapat apa yang diinginkan, tidak mustahil individu tersebut bertindak di luar kawalan, sanggup membunuh asalkan hajat dihajati. Murid-murid yang disayangi, jika anak-anak semua tidak mahu terlibat dengan najis dadah, jauhilah dulu rokok, kerana bermula dengan rokoklah murid-murid akan terlibat dengan dadah pula. Ingatlah, dadah sekali mencoba, deritanya akan ditanggung seumur hidup. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah telah merangka pelbagai aktiviti untuk memberi kesedaran kepada murid tentang bahaya dadah. Sertailah pelbagai aktiviti dan pertandingan yang dirancang sempena bulan PPDA. Semoga melalui aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan ini akan dapat menyemai mesej benci dadah di kalangan murid dan seterusnya mampu melahirkan murid yang mempunyai benteng diri yang padu, yang mampu menangkis asalkan pengaruh najis dadah yang kian membimbangkan dewasa ini. Seterusnya, visi dan misi kita untuk merealisasikan sekolah bebas najis dadah akan menjadi realiti, insya-Allah. Akhir kata, saya amat yakin bahawa dengan semangat dan tekad yang tinggi, istiqamah dan keaziman yang jitu, gerakan secara menyeluruh dan bersepadu, semua pihak kita mampu menggenggam kejayaan dan merealisasikan sekolah bebas dadah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Pelancaran Program Bulan Pendidikan Pencegahan Dadah bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Dadah durjana, kau penghancur bangsa,